Sorry guys, sorry busy sikit. So cerita hari ni agak rushing. Cerita ni berlaku masa tu aku form 4. Masa zaman sekolah aku ada rapat dengan seorang junior yang bernama Lisha. And then cerita ni berlaku masa ada satu hari tu aku ada game bola. Tapi sebelum game bola tu aku ada pergi mengurut orang lah. Aku sampai dekat tempat nak ngurut tu tanpa basuh tangan dan tanpa doa apa-apa, kira aku terus start urut. Seorang makcik tu lah, panggil nenek macam tak ni sangat, tapi seorang makcik yang macam berumur lah. Macam dia baring, lepas aku urut lah. Sambil tengah aku urut tu, aku macam hujung anak mata aku ni macam aku jeling, macam dia tengah duduk macam budak tafis makan macam ni dekat pintu, which is dia tengah pandang aku mengurut. Macam dia, macam aku tengah urut dia. Bayangkan macam kau macam kau orang bayangkan macam kau orang tengah urut orang, tapi orang yang kau urut tu tengah tengok kau dekat pintu. Orang yang sama tengah tengok aku mengurut. Macam muka, macam hujung mata aku nampak macam muka dia tengah marah sebab dia duduk macam tu. Aku macam tak ada dah pusing habis, macam kita hujung mata lah. Lepas tu macam aku berhenti jap. Aku beritahu macam pakcik lah. Lepas tu dia tanya aku, ni tak cedok lah tak mengurut? Macam kau baru tak. Lepas tu dia baca surat baca. Lepas tu baca, baru aku sambung ngurut balik tau. Tapi still tu benda tu still masih ada tengok aku ngurut. Lepas tu aku macam dah settle apa semua ni, sebab aku ada game bola siap-siap apa semua tu. Aku basuh tangan apa semua, kira aku nak keluar pergi padang kan. Kira padang dengan rumah tu dekat. Aku nak keluar pintu, benda tu still ada dekat pintu lah. Tapi aku macam tak tahu nak respon macam mana. Sebab bila keluar nampak dekat pintu dia macam masih gini. So aku pun just passing by lah, lalu lah kan. Lepas tu dia terus aku pergi main bola kat padang. Dia start berkait dengan Lisha bila aku baru lepas mandi apa semua dalam pukul 9 lebih atau 10 lebih, aku tak ingat. Aku tengah chat dengan Lisha kan. Entah macam mana aku terlelap kan, sebab aku letih sangat, letih gila-gila. Then bila aku macam tengah WhatsApp, lepas tu terlelap. Lepas tu bila aku terjaga semula, aku tengok WhatsApp aku dengan Lisha marah-marah aku tau. Dia marah-marah aku, memaki. Keadaan dia sangat-sangat takut. Sebab aku nampak keadaan takut, dia punya perasaan takut macam mana. Secara daripada cara dia chat aku tu, dia nampak perasaan dia tengah takut. Aku kenapa pula kan. Lepas tu lama sikit dia send screenshot dekat phone dia. Dia send dekat aku. Sebab dalam WhatsApp aku tak ada, maksudnya dia seorang je yang bercakap. Maksudnya aku tak reply apa-apa. Bila dia send yang screenshot, dia macam tengah berborak dengan aku. Macam kamu orang tengah main teka-teka tau. Last aku chat dia, aku tanya dia tengah buat apa masa tu. Lepas tu dia kata, kalau you hebat, you teka lah. Dia kata macam tu. Lepas tu kejadian tu bermula. Untuk lebih, kawan kata mungkin benda ni nampak macam tak ni kan, tapi kita dengar voice daripada Lisha sendiri lah. Sebab nak dapatkan dia sekarang, sebab movement kita, pergerakan kita terhad. So aku suruh dia hantar voice untuk cerita apa yang terjadi pada malam tu. Okay, time tu tahun 2015, which is saya ambil PD3 time tu. And then saya akan study setiap malam sampai pagi, pukul 1, pukul 2 gitulah. And then time saya tengah study, saya dapat notification WhatsApp daripada Amy. Dia tanya, buat apa tu? And then saya cakap lah tengah study. And then dia cakap, oh, dekat study dekat meja melukis ke tu? And then saya macam terkejut. Macam meja tu memang meja saya melukis. And then
tak guna sangat untuk study basically. Sebab saya study biasanya dekat tempat lain. Saya terkejut sebab saya tak pernah bagi tahu dia pasal meja tu. And then meja melukis is, saya rasa macam kinda specific sebab dia boleh je cakap meja kan. Tapi macam how comes dia tahu yang meja tu meja melukis. Sebab saya memang tak pernah bagi tahu dia ataupun tak gambar ke apa. Tapi time tu saya biasa je. Saya macam tak ada rasa apa-apa pun, macam tak syak apa pun. Rasa macam dia hebat lah sebab boleh teka something dengan betul. And then saya pun reply lah. Saya cakap, oh macam mana tahu ada meja study, ada meja melukis dekat dalam bilik? And dia cakap, haha tahulah. Lepas tu dia check lagi. Dia cakap, cuba pandang tuala dekat sebelah tu. And then saya macam betul-betul terkejut sebab dekat sebelah meja tu memang betul-betul ada satu rail yang saya sangkut tuala. And then macam how comes dia tahu saya ada sangkut tuala dekat situ, sedangkan benda tu terlalu susah untuk orang teka kan. Benda tu bukannya macam saya nak cakap, bukannya benda yang senang untuk kita predict keadaan dalam rumah orang. So time tu saya rasa macam saya dah shock something. Tapi saya just macam okay, tenang dulu. And then dia cakap, lepas tu saya reply lah. Saya cakap, kau jangan melampau cakap. Saya cakap, okay sorry. Saya cakap, weh kau ni dah melampau kan, janganlah sampai macam ni. Lagipun time tu dah malam dah pagi kan. And then dia cakap, relax lah, tengok je lah, tak ada apa-apa pun. So saya memang tak berani nak tengok. Lepas tu dia check lagi, dia cakap, saya ada kat bawah awak ni. Time tu saya duduk atas kursi, lepas tu dia cakap saya kat bawah awak ni. Tu saya memang time tu takut gila. Sebab saya fikir macam dia ni ada guna-guna something untuk tahu saya punya keadaan dekat dalam rumah tu. And then saya terus lari pergi katil. And then saya baring bertentangan opposite dengan saya punya tempat sangkut tuala tadi. And then dia check lagi, dia cakap saya ada sebelah awak. Time saya duduk atas kursi, dia cakap saya ada bawah awak. And then bila saya baring atas katil, dia cakap saya ada sebelah awak. And then time tu saya tak reply sebab terlalu takut. And then time tu lah macam-macam bunyi saya dengar. And then situation tu memang, kalau korang dekat situ memang nak nangis apa semua. And then sebab saya terlalu takut, saya tak boleh handle, saya lari pergi bilik mak saya. And then tidur sebelah mak saya. And then time tu saya dapat chat lagi daripada dia. Dia cakap, janganlah takut, saya nak kahwin dengan awak je. Lepas tu dia send emoji. Guys, you know emoji senyum yang betul-betul senyum tu, yang senyum like memang creepy gila. Emoji even manusia betul pun kalau hantar emoji tu pagi memang creepy. Ini kan pula benda tu. And then saya dah tak reply sebab saya takut gila. Tapi saya still buka saya punya wifi. And then sebab saya tak boleh tidur, selang dalam beberapa minit lah. And then saya dapat chat lagi. And then dia cakap, kau dah kenapa Lisha? Practice public speaking ke pagi-pagi ni? And then saya macam, dah kenapa public speaking kan? Tapi macam situation tu dah nampak macam tenang sikit. So saya beranilah reply. Saya cakap, public speaking dah apa ni? Sebab saya tak faham kan. And then Amy send screenshot dia punya chat antara saya dengan dia. Lepas tu saya memang terkejut gila sebab chat tu saya seorang je yang bercakap. Kiranya tak ada reply pun daripada phone dia. So saya macam okay. And then time tu saya figure out yang okay, bukan dia. And then time tu saya still tak percaya yang, saya rasa macam dia nak prank saya. Tapi benda ni terlalu
terlalu complicated kalau nak prank sebab kena gunakan macam superpower something like that kan. And then saya block dia kejap sebab takut gila. And then okay, lepas ni biar Amy lah yang cerita. Blok aku. Lepas tu kira masa kat sekolah memang tak tegur langsung. Lepas tu then aku cari inisiatif lain dan aku cari orang yang lebih mahir buat ni. Dia kata memang gangguan. Sebab zaman tu kita tak ada delete for everyone lagi tau WhatsApp. Then tu yang membuatkan benda ni sebagai, kalau aku yang padam, dia akan ada tau. Kita akan tahu orang yang tu yang padam. Tapi kat aku memang tak ada langsung chat tu. So aku macam, kenapa kan? Kira lama juga aku tak bertegur dengan Lisha masa tu. Lepas apa semua tu, lah. So tu pengalaman yang kira rare juga lah bagi aku. So pesanan aku kepada yang mana yang mengurut, yang mana yang bermain bola, jaga kebersihan. So ikut adab mengurut, adab setiap tempat kena ikut. Dan make sure nak tidur data tutup lah. Okay. So agak terkesan dengan kes ni lah. Aku susah nak dapatkan Lisha, tapi ni lah cara yang aku boleh buat So tu je lah untuk hari ni. See you next episode. Jangan lupa subscribe, okay? Bye. Assalamualaikum.